Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 5? Okey, Ustaz doakan kamu semua berada di dalam keadaan yang sejahtera. Okey, anak-anak pelajar, pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah tahun 5. Okey, jadi sebelum itu, jom kita bersama-sama dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Okay, jadi anak-anak pelajar, hari ini kita masih lagi akan belajar berkenaan dengan tajuk puasa Ramadan, iaitu tajuk yang terakhir di dalam silibus pembelajaran ibadah tahun 5. Okay, anak-anak pelajar, sebelum ini kita dah belajar banyak dah berkenaan dengan puasa ini. Pada minggu lepas, kalau kita ulang sikit, minggu lepas kita dah sentuh berkenaan dengan orang yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Okey, yang rukhsah itu maksud dia apa? Rukhsah itu maksud dia keringanan ataupun pilihan bagi golongan-golongan yang Allah bagi pilihan untuk tidak berpuasa ataupun berbuka ketika berpuasa di bulan Ramadan. Okey, jadi pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam tajuk perkara makruh ketika berpuasa. Okey. Jadi sebelum itu, saya nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 5 yang ini. Okey, kamu boleh buka di muka surat 49. Okey, anak-anak pelajar. Okey, perkara makruh ketika berpuasa. Okey, makruh. Apakah hukum makruh? Okey. Pengertian makruh adalah perkara yang Allah benci ataupun kalau kita lakukan perkara makruh, pertama kita tak dapat pahala, yang kedua kita tidak dapat dosa. Bermaksud kalau kita lakukan perkara makruh ini, dia perbuatan yang sia-sia ataupun kita takut sekiranya bila kita lakukan perkara makruh ini, dia dapat mengurangkan pahala berpuasa kita ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Okey, jadi dekat sini kalau kamu tengok dekat video pembelajaran Ustaz ni, dan juga dalam buku, dekat sini ada 7 perkara yang makruh kalau kamu lakukan ketika berpuasa, di mana secara tak langsung dia dapat pertama Ustaz cakap tadi, kalau kita lakukan perkara ini dia tak dapat pahala ataupun tak dapat dosa. Dia merupakan perkara yang sia-sia, berkemungkinan kita boleh ataupun dapat mengurangkan lagi ibadah kita berpuasa. Jom kita tengok apakah perkara itu. Yang pertama adalah melambatkan berbuka puasa. Melambatkan berbuka puasa. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia tulis tidak melambatkan berbuka puasa. Itu salah. Okey, dia salah tulis, patutnya melambatkan berbuka puasa. Okey, melambatkan berbuka puasa bermaksud dekat sini, kalau dah masuk waktu maghrib, dah sampai masa untuk kita berbuka, kamu sengaja melengah-lengahkan untuk berbuka. Perbuatan melengah-lengahkan ataupun melambatkan untuk berbuka puasa itu, setelah masuk waktu berbuka, itu hukum dia makruh. Faham? Makruh, Allah tak suka. Kemungkinan dapat mengurangkan lagi pahala puasa kamu. Jadi, apabila kita berpuasa, Nabi dah cakap Nabi dah cakap ataupun perkara sunat ketika berpuasa, kita kena melewatkan bersahur dan juga bersegera untuk berbuka puasa. Kena segera masuk je waktu maghrib, terus berbuka puasa. Tetapi kalau kamu sengaja melambat-lambatkan berbuka puasa, hukum melambatkan itu adalah makruh. Okey, boleh jelas? Boleh faham? Okey. Perkara yang kedua pula adalah kerap berkumur-kumur. Kerap berkumur-kumur. Kumur-kumur ni apa? Kumur-kumur ni kamu selalu masukkan air dalam mulut. Masuk dalam air dalam mulut, kamu keluarkan. Masuk air dalam mulut, kamu keluarkan. Okay, perbuatan kerap berkumur-kumur itu merupakan perkara atau perbuatan yang makruh. Yang sia-sia, yang Allah tak suka kalau kita ni berpuasa. Kerana apa? Kerana kita takut apabila kita berkumur-kumur, takut kita tertelan.
air yang kita kumur tadi. Kalau kita telan air yang kita kumur tadi, dia dapat membatalkan puasa sebab dikira kamu minum air. Sebab apa? Sebab walaupun kita tertelan dengan tidak sengaja, tetapi perbuatan berkumur-kumur itu kamu lakukan dengan niat. Kalau kamu dah berkumur-kumur, kena dengan syarat, jangan kamu telan air yang ada dalam mulut kamu. Kamu kena keluarkan. Tapi perbuatan kamu okey. Sekejap kamu nak pergi berkumur-kumur. Sekejap kamu nak pergi berkumur. Sekejap berkumur-kumur lagi. Perbuatan atau banyak kali kamu berkumur-kumur dalam satu hari ketika sedang berpuasa, perbuatan itu adalah makruh. Allah tak suka. Dan juga yang nombor 3 adalah kerap mandi. Kerap mandi. Hari-hari lain, kamu mandi 2 kali sehari je, pagi dengan petang. Ataupun ada orang mandi 3 kali, pagi, tengah hari dan petang. Tetapi bila sampai bulan puasa di bulan Ramadan, kamu sejam sekali kamu mandi. Sehari sampai 10 kali kamu mandi. Tak boleh mandi banyak kali ataupun kerap kita mandi ketika berpuasa. Kerana yang pertama, yang Ustaz cakap tadi, dia merupakan perkara yang makruh. Allah tak suka. Yang kedua, kita takut bila kita banyak mandi, kita tertelan air itu satu. Yang kedua, kita membazir satu. Dan yang ketiga, kerap mandi juga, takut kamu, bila kita mandi, takut air itu masuk dalam tubuh badan kamu. Bila masuk dalam tubuh badan dengan sengaja, dia dapat membatalkan puasa kamu. Jadi perbuatan kerap mandi sangat tidak digalakkan ataupun hukum dia makruh ketika kita sedang berpuasa. Okey, jelas? Okey, perkara yang keempat pula adalah tidur sepanjang berpuasa. Seharian berpuasa pada hari di bulan Ramadan, kamu tidur daripada pagi sampai ke petang. Dah nak berbuka baru bangun. Solat entah ke mana ataupun kamu hanya bangun untuk solat aja, lepas tu tidur balik. Tak boleh juga. Amalan tidur sepanjang hari ketika berpuasa juga perkara yang makruh. Allah tak suka kerana dalam waktu bulan Ramadan inilah kita kena banyakkan amalan, banyakkan perkara-perkara sunat seperti mengaji, berzikir, bersedekah, membaca Al-Quran tadi, mengajilah dan sebagainya. Jadi janganlah kamu tidur sepanjang hari sebab bulan puasa ini datang, puasa Ramadan ini hanya datang sekali, tahun sekali sahaja. Jadi lakukanlah amalan. Okey, boleh. Okey, perkara yang kelima adalah merasa makanan dengan lidah. Ini sebenarnya bagi orang yang memasaklah ataupun tukang masak, dia nak rasa masakan dia cukup gula ke, cukup garam ke, masin ke, manis ke, tawar ke, dia akan letak makanan tu dekat hujung lidah. Dia letak sahaja, bukan dia telan. Kalau dia telan memang batal sebab dah masuk lalu leher, masuk dalam perut. Okey, masuk ikut tekak, masuk dalam perut, batal. Tapi dia ni merasa je, dia letak atas lidah, lepas tu dia ludah balik keluar. Itu perbuatan tu tak membatalkan puasa, tapi hukum dia makruh. Kerana apa? Takut kita tertelan. Kalau tertelan, walaupun kita sebut tertelan, dia dapat membatalkan puasa sebab pada asalnya kamu letak dekat hujung lidah tu tujuan untuk merasa makanan. Boleh faham? Okay, jadi perbuatan merasa makanan tadi adalah hukum dia makruh. Allah tak suka kerana takut dapat mengurangkan kamu punya pahala puasa. Yang keenam adalah gosok gigi selepas gelincir matahari. Perbuatan gosok gigi ketika ataupun selepas gelincir matahari ini bermaksud selepas masuknya waktu zuhur. Jadi kalau kamu gosok gigi lepas zuhur sehingga berbuka, jadi waktu itu waktu yang makruh untuk kita gosok gigi ketika kita berpuasa. Kerana apa? Kerana takut kita tertelan dan juga kerana kemungkinan Colgate itu ataupun perbuatan menggosok gigi itu dapat mengurangkan lagi pahala kamu. Macam saya cakap tadi, perkara makruh. Sebab apa? Sebab Nabi dah cakap, mulut orang yang berpuasa ini lebih baik daripada haruman kasturi. Kasturi ni bau dia wangi. Jadi pada yang kita nampak, mulut orang yang berpuasa ni bau wangi ke bau busuk? Busuk. Tetapi pada zahir, pada batinnya yang kita tak nampak dari sisi pandangan Allah, bau mulut orang yang berpuasa ini lebih harum daripada haruman kasturi. Bau-bau yang paling wangi tu. Lebih faham? Jadi jangan gosok gigi selepas waktu zuhur.
Kerana perbuatan tu hukum dia makruh, Allah tak suka. Okey. Dan perkara yang terakhir adalah berbekam. Berbekam ini adalah kamu pernah tak tengok orang berbekam? Orang berbekam ni dia mengeluarkan darah-darah kotor yang ada pada badan. Dia akan letak apa macam cawan gelas tu yang kecil-kecil tu. Dia akan lukakan sedikit kulit kamu. Lepas tu dia keluarkan darah kotor yang ada di sebalik kulit ataupun di dalam kulit. Sebab apa? Amalan berbekam ini merupakan amalan sunnah yang Nabi suruh umat Islam untuk berbekam kerana dia dapat menyihatkan tubuh badan. Walaupun perkara itu Nabi suruh, tapi kalau kamu lakukan perbuatan berbekam itu pada bulan Ramadan, kita takut dengan perbuatan berbekam itu dia dapat melemahkan diri kita sebab kita keluarkan darah daripada tubuh badan. Dia dapat melemahkan diri kita menyebabkan kita tak mampu untuk meneruskan ibadah puasa pada hari tersebut. Jadi, perbuatan berbekam itu walaupun sunnah, tapi apabila kamu lakukan ketika di bulan Ramadan, ketika berpuasa, bukan bulan Ramadan saja, ketika berpuasa daripada pagi sampai ke malam tu, antara tu, kalau kamu berpuasa, dia dapat melemahkan tubuh badan kamu. Jadi perkara itu perkara yang makruh, Allah tak suka. Okey, dia faham? Boleh jelas? Okey, jadi ini adalah 7 perkara makruh ketika kita berpuasa. Kalau kamu lakukan salah satu ini, perkara-perkara ini, ingat dia tidak membatalkan puasa, tetapi dia perbuatan yang sia-sia di mana kita takut dia dapat mengurangkan pahala puasa kamu pada hari itu. Okey, boleh faham? Boleh jelas? Okey. Cukup sekadar itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap kamu boleh fahamlah berkenaan dengan perkara makruh ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi ataupun kita sambung lagi pembelajaran kita pada minggu hadapan di dalam tajuk yang baru. Okey, sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.